Wahai sekalian orang yang suka melabelkan kita orang sebagai kuburiyun, kau baca ini, kau dengar. Mereka bilang kita puja kubur, tawaf kubur, buat upacara-upacara di kubur. Astaghfirullahalazim. Ada tak tawaf? Ada tak sujud? Tak ada ya. Ada tak sekali kita puja, wahailah Habib Ali? Ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat jumpa kita pada petang ni. Minta maaf lambat sampai. Tadi kita keluar rumah pun memang lambat juga. Tak begitu sihat. Tambahan pula traffic jam. Traffic jam tadi antara Melaka sampai Seremban. Dekat 1 jam saja di situ. Alhamdulillah, syukur dapat sampai. Sambung baca kitab Syarhus Salikin kita sampai muka surat 39. Ke-7, ke-10. Adab-adab orang yang mengajar ya, adab-adab orang yang mengajar. Allah, kita nak belajar saja ujiannya cukup besar, cabarannya nak kena pantangnya. Ini kan pula yang nak mengajar. Yang nak belajar tu saja, orang nak belajar ilmu saja, ilmu yang betul-betul. Ilmu yang nak sampaikan kepada Allah. Ilmu yang semata-mata nak cari redha Allah. Ilmu yang nak Allah terima kita, bukan setakat manusia terima kita. Bukan setakat nak mentayangkan diri kita. Itu mudah capai. Ilmu yang nak betul-betul sampai redha Allah, nak belajarnya saja, ujian banyak, dimusuhi oleh syaitan, diberontak oleh hawa nafsu kita. Ini kan pula yang mengajarkan ilmu. Sudah tentulah lagi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala menyebutkan, bagi setiap Nabi ada musuhnya daripada syaitan jenis jin dan syaitan jenis manusia. Saling minta tolong antara satu sama lainnya. Bagi setiap Nabi dan setiap ulama, setiap orang yang mengajar itu, dia mewarisi Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Maka dia mewarisi Nabi, termasuklah dia mewarisi akan musuh-musuh Nabi. Iaitu apa yang menghalang orang daripada dakwah. Mewarisi ilmu Nabi, mewarisi kerja Nabi, mewarisi musuh-musuh Nabi. Yang nak ganggu Nabi tak dapat, maka dia ganggu yang menjadi penerus bagi Nabi. Ustaz-ustaz lah senang cakap kita ya. Kalau macam level kita ni bukan jauh-jauh daripada ulama lah. Nak cakap ustaz pun tak berani. Setakat juru sampai sajalah. Setakat juru sampai saja. Pasti ujiannya cukup banyak. Cukup banyak. Syaitan jin mengganggu kita dalam hati kita, dibisikkannya kita, ditimbulkan was-wasnya. Dia minta tolong daripada syaitan jenis manusia untuk macam-macam ganggu itu dan ini. Maka setiap apa yang kita dapat, semuanya, segala payahan dan susah dalam dakwah kita, semuanya lapor balik pada Allah. Sebab kau kerja Allah. Kau kerja Allah. Hatta yang ke-10 ni, kalau orang tanya kita tak tahu ke apa, semua tidak ada malu. Apa salah kita semua lapor balik kepada Allah. Apa betul tak betul kita lapor balik kepada Allah. Senantiasa yang kita takut bukan komplain. Kalau orang komplain kita, orang sebut awak ni begini, awak ni begini, awak ni begini, memanglah itu. Jangan kita terus tolak. Ini semua memang dengki, ini semua memang tak betul. Tidak. Terus ngadu, ya Allah, apa ya sih ya Allah, apa betul ya Allah, aku ni salah ya Allah, aku minta tolong ya Allah, aku minta bantu ya Allah. Janganlah kau biarkan aku dalam kesalahan terus ya Allah. Takut sekali. Yang kita takut bukan di-reject oleh orang tau. Takut di-reject oleh Allah. Yang kita takut orang semua terima kita, wah ustaz, wah ustaz, wah ustaz, tetapi Allah Ta'ala tolak kita. Habislah. Habislah. Satu Rabbul Alamin tolak kita, habislah. Tak guna. Semua sejuta manusia pun sokong kita, semua manusia pun setuju dengan kita, tapi Allah Rabbul Alamin reject kita. Begitu juga kalau orang reject kita. Orang reject kita, 1000 orang reject kita, Allah terima kita, cukuplah. Tetapi jangan kita rasa bahawasanya kalau orang reject kita tu maknanya Allah Ta'ala terima kita. Asal orang reject kita, sana reject kita, sini reject kita, kita bilang apa? Ini tanda Allah, biarlah korang reject aku, asalkan Allah terima aku. Mana kau tahu Allah Ta'ala terima kau ke tidak? Senantiasa lapornya bukan dengan manusia. Dia punya jaya tak jayanya
Terima tak terimanya bukan daripada manusia, semuanya Rabbul Alamin. Jadi juru dakwah kepada Allah, maka sentiasa lapornya kepada Allah. Ya Allah, pelihara aku ya Allah. Ya Allah, jangan aku silap ya Allah. Ya Allah, perbetulkan aku ya Allah. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Ya Allah, terima aku ya Allah. Baik orang sokong kita, baik orang reject kita, semua senantiasa kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik orang sokong kita pun, ya Allah, aku mohon kau yang terima ya Allah. Aku mohon terima ya Allah. Bukan hanya aku menggembirakan orang, tetapi aku membawa orang kepadamu. Tetapi kalau orang reject kita, ya Allah, bukan hanya aku nak menyakitikan hati orang, tetapi aku hanya nak menegur mereka untukmu, kerana-Mu ya Allah. Jadi senantiasa juru dakwah tu dampingnya dengan Allah. Katanya kau nak dakwah ilallah, maka kena dampingnya dengan Allah, ngadunya dengan Allah, lapornya dengan Allah. Lapornya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ke-10, adab orang yang mengajar. Jangan malu ia daripada mengatakan aku tidak tahu, atau mengatakan wallahu a'lam, tatkala syak ia pada suatu masalah, atau tiada hadir di dalam hatinya masalah pada ketika itu, dan taklah ia mengatakan wallahu a'lam, tiada aku tahu masalah ini. Sama ada dia tidak tahu ataupun syak untuk jawab. Tak tahu tu maknanya yakin tak tahu. Bab ini, perkara ini, minta maaf saya tak tahu. Tak tahu ya. Kalau orang Melayu bilang kurang periksa. Kurang periksa. Tak kisahlah. Kurang periksa ke, tak tahu ke, ataupun kalau kita syak saja. Apa betul gini ataupun gitu. Minta maaf, anak tak pasti, anak tak berani kasih jawapannya, begitu ya. Jangan malu ya. Imam Syafi'i kalau ditanya orang banyak bertalu-talu, kadang dia diam tak jawab. Nanti orang tanya, Imam Syafi'i kasih jawapan. Aku tengah fikir, sama ada baik aku jawab dengan jawapan ataupun aku jawab dengan diam. Kadang-kadang diam tu adalah merupakan jawapan. Diam adalah merupakan jawapan. Imam Malik ditanya orang berbagai-bagai masalah. Aku tak tahu. Orang bilang, "Mam, awak ni imam tahu. Kok orang ngerti. Tak tahu. Maka Imam Malik bilang, siapa lagi pandai? Aku ke malaikat?" Imam Malik ni pandai, dia jawab je. Ya, dan itu malaikat. Malaikat pun tak malu bilang, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, tak ada ilmu bagi kami. Malaikat declare tak ada ilmu. Takkan aku tak boleh declare aku tak ada ilmu? Ya tak ya juga. Begitu ya. Subhanallah. Dengan kita mengatakan tak tahu, lebih memuaskan hati orang tau, daripada kita mengatakan kita tahu ataupun kita menyalahkan amalan dia ke, ataupun kita membingungkan dia. Sayyidina Umar ditanya orang, dia Amirul Mukminin. Berapa banyak? Nanti aku rujuk sama Ali. Aku rujuk sama Sayyidina Ali. Nanti dia tanya Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, kau selalu penyelesai masalah. Ali kan bab Madinah ilmu Rasulullah. Sebab itu ini kita sentara sebut tentang Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar ya. Minta maaf wahai sekalian, nampaknya tak ada di sini. Tapi yang mungkin sedang tengok di internet, mudah-mudahan pun tak ada juga. Yang ada terlampau. Memanglah kita sayang Sayyidina Ali, kita sayang Sayyidina Fatimah, Ahlul Bait Nabi, dan tentu aku sayang. Siapa bilang aku tak sayang? Tetapi aku sayang juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Ada yang dia punya cinta dengan Sayyidina Ali sampai terbau-bau kaum yang memang anti sahabat yang lain. Abu Bakar salah je pada dia. Tak patutnya Sayyidina Ali yang jadi khalifah, bukan Abu Bakar. Sayyidina Umar pun, dia tak betul, tak begini, semua begitu. Sayyidina Osman pun tak betul. Hal dia saja betul. Kau tak tahu antara sahabat mereka semua, antara sahabat Nabi semua saling sayang antara satu sama lain, saling hormat antara satu sama lain, saling memuliakan antara satu sama lain, saling akrab antara satu sama lain. Rasulullah kematian Siti Khadijah, yang cadang Rasulullah kahwin kepada Siti Aisyah tu siapa? Sayyidina Osman. Sayyidina Osman yang cadang, isteri Sayyidina Osman. Tanyakan Rasulullah sekarang dah sendirian, nak perlu cari ganti tak? Dia boleh rekomenkan satu ini. Rasulullah pilih Siti Aisyah. Terus dipinangkan, terus Sayyidina Abu Bakar terima. Antara mereka tidak ada deki-deki. Siti Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali. Siapa yang punya cadang? Abu Bakar yang punya cadang. Antara mereka tu tak ada dengki-dengki. Wahai, sebab untuk orang perempuan lain, anak perawan lain, ya, tak boleh, tak bagus kalau dipinang orang tolak. Kecuali Siti Fatimah, khususiat, boleh tolak. Banyak Rasulullah tolak. Pasal tak kufur dengan Siti Fatimah.
Maka tolak. Maka Sayyidina Abu Bakar syadang pada Rasulullah, ya Rasulullah, banyak dah tolak apa agak-agaknya kalau Sayyidina Ali Rasulullah berkenan, sebab dia dah saudara Rasulullah apa semua itu. Rasulullah bilang suruh tanyakan. Ditakoni Sayyidina Abu Bakar, itu jam juga tak lengah tu, jam juga Sayyidina Abu Bakar pergi rumah Sayyidina Ali. Sampai kaget Sayyidina Ali, Rasulullah kok datang pada waktu tak pernah datang ni Sayyidina Abu Bakar. Ya Ali, bincang-bincang gini, pinang, terus terima. Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar punya jalan. Sayyidina Abu Bakar punya jalan untuk pinangkan. Sayyidina Umar, kalau ada masalah apa-apa, tanyanya Sayyidina Ali. Dan kenapa tidak terus lepas Rasulullah wafat terus naiknya Sayyidina Ali? Itu hikmah. Kalau lepas wafat Rasulullah terus naik Sayyidina Ali, orang terus bilang Muhammad memang dinasti. Lepas dia meninggal, menantu dia, kemudian cucu dia, kemudian cicit dia, kemudian apa semua begitu. Kerajaan jugalah sama dengan yang lainnya. Ming dynasty, Han dynasty, Muhammad dynasty. Hikmah besar. Lepas Nabi wafat siapa? Sayyidina Abu Bakar. Lepas itu siapa? Sayyidina Umar. Kemudian baru Sayyidina Ali. Subhanallah. Pun sekejap saja Sayyidina Ali pegang, ya. Subhanallah. Itu semua tu hikmah ilahiyah. Kita nak sebutkan di sini Sayyidina Umar ditanya orang berapa kali? Nanti aku tanya Ali. Orang-orang Bani Israel tanya, orang-orang tanya hukum tanya, aku tanya Ali, aku tanya Ali. Mereka saling memuliakan. Sayyidina Umar pun kadang-kadang dia nak ditanya orang dia tak tahu, dia bilang, salah ke Umar kalau mengatakan tak tahu? Umar tak tahu. Contoh pada zaman kita, guru-guru kita yang ada. Habib Abdullah Jufri itu. Kadang kita baca kitab, kita tanya sama dia sampai macam-macam masalah, 20 masalah tulis. Dia suka, dia khaskan waktu untuk jawab kemusykilan kita. Dia khaskan waktu untuk jawab kemusykilan kita. Kemudian nanti yang ini saya tak tahu Abu Zaki. Ini saya tak tahu. Ada dalam 10-20 soalan tu 3-4 yang dia tak tahu. Nanti saya rujuk kitab, ya. Saya rujuk Tuhfah ke Nihayah ke. Nanti minggu depan yang dia tanya ini jawapannya. Ini tanya jawapannya ini. Diingat tahu satu persatu. Ada seorang sampai levelnya dah jadi mufti. Itu jam belum jadi mufti lah. Kita tanya sama dia kemusykilan. Saya tak tahulah Abu Zaki. Enti cuba tanya siapa-siapa. Nanti kalau enti dapat tahu, enti tahu, kasih tahu sama Anai, kongsikan. Masya Allah, dia dah bertinggi. Itu makin memuaskan hati kita dengan dikatakan tak tahu. Minta maaf. Yang ada orang pulaknya kita tanya, aku tanya satu bab hukum fiqah, bab illah sesuatu perkara dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita tanya, kok dia tak pernah dengar? Enti dapat dari mana tu? Tentang Israiliyat. Alamak. Tanya hukum fiqah kok Israiliyat? Tanya apa hukum illah perkara ini diharamkan oleh Allah Ta'ala. Salah satu makanan diharamkan oleh Allah Ta'ala. Oh tu Israiliyat. Kok Israiliyat? Kenapa keledai diharamkan? Kita tanya ilahnya. Iya ke? Kedai haram? Oh, dia tak tahu. Alamak. Tak tahu tak masalah. Cuma, oh itu Israiliyat. Kok kedai diharamkan? Kok Israiliyat? Itu yang memang lihat. Habis yang ada pulaknya kita tanya apa? Oh itu masalah sebetulnya remeh dalam agama. Tak tahu pun tak apa. Alam kau tak tahu, kau bilang tak tahu, kau bilang tak tahu tak apa. Asal orang tanya mesti didaikan, ya. Begitu. Yang ada pula nak jawab soalannya susah. Nanti ya saya telefon pagi. Nanti ya dia tengah dalam bilik air. Sekejap lagi nanti ya di tengah sarapan. Sekejap lagi bedah keluar rumah. Alamak, tak boleh diganggu rupanya. Nak ganggu punya serapan pun tak boleh diganggu rupanya. Alah. Begitu pulaknya, ya. Yang ada pulaknya. Yang ada dia punya jawapan makin membingungkan kita. Dia pusing, tak tahu apa jawapan dia. Sampai aku lupa apa soalannya tadi. Allah. Cakap tak tahu, puas hati. Cakap tak tahu, puas hati. Dan tidak aib. Kalau cakap tidak tahu tu tidak aib. Bahkan kita muliakan guru-guru kita yang mengatakan tidak tahu. Allah. Dan guru-guru kita yang mengatakan tidak tahu tu bahkan kita pandang akhlak mereka tu tinggi, ya. Ambil Umar tu, ya. Kalau ada masalah-masalah nak Melayu kita, nanti kan kita dipanggil bincang bersama kan, ya. Nanti dah berbincang-bincang, akhirnya orang keluar, aku nak bincang sama Abu Zaki. Apa pendapat kau Abu Zaki? Pening lah aku ni budak-budak begini. Kita kok alamak, kok Habib Umar tanya kita. Kan kita dipanggil untuk ronding lah hal ehwal budak-budak Melayu kan. Kok Habib Umar tanya kita apa dia dah tanya? Cuba kau apa buah pikiran kau? Aku rasa beginilah Habib Umar. Kan betul. Aku pun sangka begitu. Sudah masuk. Aku dah bincang Abu Zaki. Abu Zaki bilang begini. Sudah, jadi aku putuskan kau begini. Alamak, dia sebetulnya dia kan dia jauh lebih tahu daripada kita.
tawaduknya dan suka nak dengar pendapat kita, nak begitu. Semua tu akhlak, bukan menunjukkan mereka tak tahu tau, menunjukkan akhlak mereka ya, subhanallah, akhlak mereka. Dan jangan pura-pura kau tahu, saya tak tahu, konon-konon akhlak baik, itu menyembunyikan ilmu pulanya. Jangan mengada-ngada, dah tahu pula konon-konon minta maaf, saya kurang tahu, ilmu saya sedikit. Tapi congkel, rupanya tahu juga ya. Itu ngada-ngada tu namanya ya. Kalau tahu ya bilang tahu, jawab dengan lillahi ta'ala. Jangan pura-pura bilang tak tahu, tahu bilang tahu, tak tahu tidak aib, katakan tidak tahu. Dan itulah jawapan yang paling selamat sekali bagi orang yang tak tahu. Jangan malu mengatakan demikian itu, seperti yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayul biladi syar faqala la adri hatta as'ala Jibril fas'alahu faqala la adri hatta as'ala Rabbal Izzah. Bahawasanya seorang lelaki bertanya ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa negeri yang terlebih jahat? Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, tiada aku tahu hingga aku bertanya akan Jibril. Maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Jibril, maka menjawabnya, tiada aku tahu hingga aku bertanya kepada Tuhan yang Maha Besar. Subhanallah, tak tahu, cakap tak tahu. Nabi pun bilang tak tahu. Nabi bilang tak tahu, aku tanya Jibril. Jibril pun bilang tak tahu. Jadi kalau tak tahu, bilang tak tahu. Dan tak semua orang kena tahu semua bidang, betul tak? Tak semua orang kena tahu semua bidang. Yang ada bidang dia ini, yang ada bidang dia ini, yang ada bidang tidak aib kalau tidak tahu. Tak, maaf, saya tak tahu, saya belum belajar bab itu. Dah. Begitu ya. Tidak semua ustaz kena tahu semua ilmu. Tidak. Tahu ya tahu, tak tahu ya bilang tidak tahu, ya. Habis cerita. Jadi senang, orang pun tidak peningkan kepala orang, begitu ya. Ke-11, hendaklah bersungguh-sungguh ia menghadap kepada orang yang bertanya akan dia akan masalah. Dan jika tiada faham akan pertanyaan itu, maka hendaklah menuntut faham ia akan masalah itu supaya menjawab akan soalan orang yang dengan soalan orang itu dengan baik. Kalau orang tanya, dengar dengan teliti dan jangan dimain-mainkan soalan orang. Ustaz, saya ada muskilan begini-begini. Itu pun tak tahu? Yelah, awak tahulah, saya bukan ustaz, sebab itu saya tak tahu. Sebab itu saya tanya sama awak. Itu pun tak tahu? Muslim macam mana awak ni? Pasal aku nak jadi Muslim lah, aku tanya engkau. Pun begitu ya. Yang ada, nanti kita tanya begitu. Dia jawab macam nak tak nak. Jadi begini ustaz. Iyalah. Tak boleh nak diminta, minta ditegaskan lagi. Marah rupanya dia. Tanya, minta maaf ya tuan-tuan ya. Saya dulu, kita masih budak ya, masih bujang lagi ya. Kita murid guru kita Habib Abdillah Jufri ya. Orang lain banyak juga murid, orang lain pun murid dia juga. Tapi yang saya mengalami ya, orang zaman dulu kalau nak jumpa sama orang-orang alim ya, walau orang tua sekalipun ya, tak nak direct tau adabnya. Mesti pakai perantara. Mesti pakai perantara. Sama ada, Abu Zaki, kau tanyakan ustaz hukum ini, bilang aku kirim salam. Tanya. Pada orang tua yang lebih layak tanya. Tapi pakai perantara. Yang ada nak jumpa dia, nak tanya sendiri, pun pakai perantara. Zaki, bawakan anak jumpa ustaz. Padahal kalau kita boleh jumpa, dia pun boleh jumpa juga kan. Adabnya, tak berani direct. Sekarang bukan dia akan kata dia nak jumpa ustaz, nak tanya, dia nak soal ustaz tegak-tegak pun dia berani. Orang sekarang punya ya. Dulu orang begitu. Jadi dengan lantaran banyak orang minta kita tanyakan, banyak orang minta kita bawakan, jadi kita dengar macam-macam pisin orang punya tanya. Dalam hati kita yang ada macam kelakar-kelakar punya tau. Punya tanya. Pun dia kalau dengar, sebab dia bilang tau, kita jangan pandang remeh terhadap persoalan orang. Pada kita benda tu biasa. Yalah, kita dah baca kitab, dia bilang. Tapi pada orang yang mengalami itu, pada dia stuck, dia tak tahu boleh ke tak boleh, berdosa ke tak berdosa, salah ke tak salah, ada hubung kait dengan hukum Allah Ta'ala, ada hubung kait dengan hukum Allah Ta'ala, tak berani dia nak teruskan. Jelaskan saja. Tak perlu nak dipelikan dia, tak perlu nak diremehkan dia. Jelaskan saja. Kita baca kitab soalan dia kemarin. Kitab soal jawab. Ustaz, apa hukum perempuan bunting pakai bawa paku dan juga gunting untuk supaya dipelihara daripada Pontianak? Kalau kita kan bilang, kau rapat jangan tanya bukan-bukan. Dia jawab satu-satu. Apa hukum begini? Apa hukum berubat? Apa hukum tak terus syirik? Tidak.
Ada kalau gini hati-hati boleh bawa kepada gini. Kalau begini boleh. Sebaik-baiknya berlindung begini. Begitu kasih puas-puas orang. Tak ada macam apa punya zaman gini pun masih nak orang tanya Pontianak apa semua. Awak ni mengarut lah. Tak ada, dia jawab satu-satu. Kita tengok dia perincian jawabnya tu menunjukkan dia prihatin dengan jawapan orang. Kan macam kalau kita kan macam merepek kan, tanya ustaz dia begitu punya perkara. Pada kita merepek, tapi pada Tuhan punya diri pada Tuhan punya diri satu kemusykilan bagi diri dia. Satu kemusykilan bagi diri dia. Kemarin baru kita baca kitab dia. Apa hukum seorang lelaki selalu boncengkan adik ipar dia pergi kerja sama-sama, adik ipar perempuan, boncengan, dan dengan izin isterinya. Itu kakak budak tadilah, dengan izin isterinya. Dia jawab, izin tak izin, haram tetap haram. Bini tak boleh, tak ada perlu izin, tak ada izin, haram tetap haram. Kena jaga batas. Begitu. Pada kita lah macam, mana boleh kau abang ipar tumpangkan adik iparnya. Pada kita. Tapi pada mereka ini, perlu pada dia belajar keluar lagi sendiri, beli tambang teksi, ke tambang apa. Dia terlanjur satu hala abang iparnya pergi kerja. Pun abang ipar sendiri. Pun bukan apa. Kakak ipar dia pun tahu. Dia hantar adik dia sendiri, bukan orang lain. Kakak ipar dia pun reda. Lagi suka suami dia hantarkan adik dia. Kan kalau kita lah. Pada gini, kalau kita, pada yang bertanya, dia tak tahu. Pada dia ingatkan, betul ke tak betul perbuatan aku? Ayah jawab saja. Tak perlu nak dipeli-pelikan. Tak perlu nak dipeli-pelikan, jawab. Dan kalau kita tak faham, tanya lagi, minta maaf. Jadi macam mana yang awak tanya, begini. Jadi nampak senario dia, baru kita kasih jawapannya. Jangan terus sambil lewa, begini. Nanti, habis kalau begini ustaz? Kalau begini? Iyalah kalau begini. Marah juga. Habib Abdillah Jupri, kita tanya sama dia. Jam saya masih budak lah, masih bujang ini ustaz. Kalau kita tengah sembahyang, yalah kita tak tahu, kita tanya, wahing apa wahing? Bersin. Wahing, dia tu ucap Alhamdulillah, batal tak sembahyang ustaz? Apa jawapan dia? Batal ke tak batal? Itu dia punya jawab, dia dengar teliti. Dia punya jawab, yang awak ni tengah ngadap Tuhan. Nak bersin, nak batuk, nak tersedak, bikin apa? Cuba ngadap depan orang besar. Boleh awak begitu? Tekan hidung dengan sapu tangan biar tak sampai bersin. Tapi kalau terbersin juga, alhamdulillah tak batal. Last baru bilang tak batal. Tapi dia punya jawab tu teliti sampai jadi mengajarkan kita betul-betul. Maknanya dia prihatin dengan ajar kita, tak terus bilang tak batal. Tidak. Diajarkan adab dan tertib dalam sembahyang, khusyuk dalam sembahyang. Adab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru last sebutkan hukumnya saja. Begitu ya. Dia punya dengan soalan kita dia dengan teliti. Nanti kita tanya satu, dia punya jawab, kita nampak yang aku nampak, rupanya aku tanya yang aku tak tahu begini. Di sebaliknya banyak ilmu jawab. Jawab dengan dengar soalan tu dengan teliti dan jawab dengan lengkapnya, ya. Baik. Ke-12, menerima dalil yang membenarkan akan perkataan orang lain atau muridnya, dan jangan ditolakkan dalilnya itu sebab malu daripada orang banyak. Kerana mengikut akan yang benar itu wajib. Dan jikalau ada daripada orang yang di bawah kita sekalipun, kalau orang datang bawa dalil yang benar, terima. Oh ya, minta maaf kalau kita terima kasih. Dalilnya apa dia? Itu petunjuk. Walau daripada orang bawah kita sekalipun. Kalau betul, terima. Ada dalilnya. Siapa kita bilang tadi, kita contoh kita lah, siapa guru-guru kita lah, contoh kita ya. Habib Abdillah tu belajar dengan Kiai Zuhri. Nanti kadang-kadang dia kasih apa-apa, bincang-bincang begini-begini, nanti dia tanya, yang ente cakap ni Alhamdulillah daripada ente punya buah fikiran sendiri ke ataupun ente terima dari kitab? Kau bilang, tu pendapat saya lah Kiai, pendapat saya. Oh ya, tak usah, kitab dah taruh begini, fix kitab, follow kitab. Tapi kalau dia bilang, sebab saya terbaca dalam kitab ni Kiai, oh ya, cuba bawakan saya tengok, Masya Allah, kalau gitu saya ikut begini. Terus serta-merta, tak ada banyak cakap lagi. Sebab kalau buat fikiran sendiri, fikiran kita entah salah entah betul. Sedangkan kitab, ulama-ulama mutabar mencakap, dah dibincang ulama semua perkaranya ya. Kalau kita bilang kita punya buah fikiran sendiri, dia kadang dia terima, kadang biasa dia tak terima. Kalau ada kitab, dia kitab. Tapi kalau kita bilang ada kitab, terus minta tengok, dan kalau itu terus dia terima, tak ada banyak cakap begitu ya. Tak banyak cakap. Jadi kalau terima. Kalau orang ada sebutkan begitu, terima ya. Baik. Semua adab-adab yang belajar ya.
Adab-adab yang belajar. Sekali lagi kita bilang, ini adab guru ya. Kalau kita yang mengajar, kena pandang, jangan kita murid pula pandang adab gini. Sikit-sikit betulkan ustaznya. Ustaz, tapi gini tau ustaz. Ustaz, tapi gini tau ustaz. Kita dah bilang, ini adab guru. Kalau ditanya orang, kena jelaskan. Gitu. Adab kita dengan murid terhadap guru pula, sebab itu senarai ini adab guru terhadap murid. Kita murid tak boleh pandang adab ini. Tak boleh pandang senarai. Kalau gitu makna aku boleh tanya dia, aku boleh detailkan dia, aku boleh question dia, aku boleh tegur dia dengan dalil. Kalau itu kau jadi ustaz dia lah. Nah, begitu ya. Jadi apa ini adab guru terhadap kita. Adab kita dengan guru tak boleh nak sangkal dia, tak boleh nak sembarang apa semua tu ya. Imam Nawawi punya doa. Ya Allah, tutupkanlah segala aib guruku depan mataku. Jadi dia minta jangan sampai dia ternampak apa kesilapan ke apa guru dia, dia tak nak nampak. Dia tahu dia dah nampak guru dia bersih dan elok dan benar belaka. Begitu ya. Bukan makin nak dikorek-korek. Kita sebut lagi ini semua dia adab guru dengan kita. Kita tak boleh mentang-mentang dia kena ikut dalil kita pun sekejap dalil. Ustaz, ini ada dalil tau. Ustaz, ini ada dalil tau. Allah, budak-budak sekarang berani perang ajar. Kadang-kadang apa, dia cakap semua tampil. Ustaz, tadi ustaz cakap begini, tak batal, tapi Nabi biasa buat tau. Ada hadis tahu, memang ada hadis. Habis kenapa ustaz cakap begini? Memang ada hadisnya, tapi pemahamannya bukan ikut pemahaman saya dan pemahaman anda. Level kita belum cukup faham. Ikut fahaman fuqaha, para alim ulama yang istinbat hukum daripada hadis ini, dan mereka keluarkan hukum bukan daripada sepotong hadis yang awak bawakan itu tadi saja. Segala hadis dah dibincangkannya, maka keluarlah hukum begini. Ada orang, Ustaz kata begini, tapi ada dalil tau. Ada dalil kau. Allah, subhanallah. Budak-budak sekarang kadang-kadang ya tegak-tegak berani cakap begitu. Kita jangan begitu dengan guru-guru kita. Ya. Kalau kita sebagai guru, orang datang bawa, kalau betul terima. Kalau tak betul, kita bilang tak betul. Jangan tak betul. Tak boleh tak semestinya kita kena terima segala-galanya. Maknanya dalil yang betul lah. Maknanya kita memang silap ya. Baik. Ke-13, mengikut kepada yang benar dan kembali kepadanya ketika tersalah ia pada suatu daripada masalah atau lancar lidahnya kepada sesuatu yang bukan dikehendakinya. Orang Melayu bilang ralat, dia ghalat. Tersalah sebut. Minta maaf minggu lepas saya bilang perkaranya begini, rupanya batal sebetulnya ya, saya tersalah cakap, saya tersalah faham. Ataupun begitu. Kena tarik balik, kena betulkan balik. Kena tarik balik, betulkan balik, jangan teragak-agak. Sama ada orang betulkan dia ataupun dia mengetahui dia salah sendiri, dia sedar sendiri, dia kena jangan teragak-agak untuk tarik balik cakapnya dan membetulkan segala kesilapannya. Salah terus diam, nanti orang dah sampai bab lain orang sebut pandai dia pusing. Salah. Minta maaf yang kemarin saya cakap tu rupanya silap saya rupanya. Rupanya perkaranya boleh. Begitu. Kalau kita dah bilang tak boleh. Sekali tak tahu minggu depan keluar babnya boleh. Ustaz, habis minggu lepas Ustaz bilang apa? Ustaz bilang tak boleh. Oh, itu bab ini, itu kita pusing cakap lain. Itu namanya tak jujur tu namanya. Betul boleh? Boleh. Tak boleh? Tak boleh. Begitu ya. Jadi jangan tidak dalam bab ini ya. Dalam bab ini sebab itu kita tengok ya. Ulama ada macam-macam kan pendapat. Satu hukum saja ulama boleh macam-macam pendapat tau. Imam Ibn Hajar cakap sekian, Imam Nawawi cakap sekian, Imam Ramli cakap sekian, betul tak? Dalam bab ini mereka punya disiplin bukan hanya kalau mereka dapat tahu orang punya apa betul diikut, hatta dia punya tak betul sendiri dia kritik sendiri pun. Tak payah tunggu orang lain datang bawakan dalil. Wahai Imam Nawawi, ini sekian-sekian. Wahai Imam Ibn Hajar, dia sendiri ketika dia tulis kitab ini dan dia bukan fotokopi. Kalau fotokopi memang tak payah bikin 2-3 kitab. Ambil orang punya kitab ke, kitab dia itu juga ada sebarkan. Setiap kali mereka tulis kitab, susun kitab itu kerana apa? Ada keperluannya. Zaman ini keadaan gini nampaknya orang tak faham gini. Tulis balik fiqah daripada asas begini-begini. Ketika dia tulis kitab yang ini, pahaman dia begini. Ketika dia tulis kitab ini, Allah Ta'ala ilhamkan dia, pahaman dia begini. Banyak kes dalam apa kitab Imam Nawawi. Dalam kitab sekian, dia cakap sekian. Dalam kitab lain, dia cakap lain sekian. Kalau kita bilang, ini tak tetap pendirian. Bukan tak tetap pendirian. Itulah pendirian dia. Kalau ada yang betul, dia kena betulkan. Walaupun dia perlu kritik siapa? Pahaman dia sendiri. Walaupun dengan dia pahaman baru tu bermakna yang lama tu ada silapnya.
Tetapi yang itu bukan silap. Ketika itu, itulah pahaman dia. Tak batal kitab dia tu. Ketika itu, itulah fahaman dia. Dan ketika konteks itu dalam keadaan begitu, itulah hukumnya. Dalam keadaan ni, beginilah pulaknya. Jadi tak tengok, kitab dulu aku cakap sekian, maka yang sekarang aku kena fix ikut yang dulu menegak. Tidak. Perlu diubah. Walaupun bercanggah dengan kitab dia sendiri. Dengan kitab dia sendiri. Prinsip dia tu menerima yang terlebih betul. Walaupun perlu dia sanggah pendapat dia sendiri. Walaupun yang dia betulkan kitab dia sendiri. Ya, baik. Ke-14, menegahkan ia akan orang yang belajar ilmu yang memberi mudarat akan dia. Orang belajar ilmu nak beri mudarat. Tak boleh. Belajar ilmu pasal nak riak. Boleh ajar saya ini tak? Jadi orang tengok saya hebat sikit. Alamak, kau jangan ajarkan. Macam-macam. Minta maaf ya. Kita nak ajar orang lagu Tarannum. Pasal saya suka nak baca pada Allah Ta'ala dengan sebaik-baik bacaan. Tak apa. Tapi kalau dia pasal dia nak tayang-tayangkan depan orang, kau jangan ajar. Pasal apa? Dia nak nunjuk-nunjukkan depan orang. Itu mudarat pada diri dia. Itu mudarat pada diri dia. Ustaz, ajarkan saya lagu inilah. Jadi baca sedap sikit orang dengar. Asyik satu lagu aja. Sikah je berjanji, ajarlah ras ke itu ke. Pasal dia nak tayang-tayang. Itu mudarat bagi diri dia. Itu mudarat bagi diri dia. Apa-apa ilmu yang boleh memudaratkan dia, boleh bawakan dia jadi riak, boleh buatkan dia jadi ujub, boleh buatkan dia payahkan dia, ya. Jangan ajarkan dia, mudaratkan diri dia, ya. Ataupun ilmu yang dia belum sampai level. Dia belum sampai level. Kita ajar bab ini, dia tak faham, nanti dia bercelaru otak dia, nanti dia tak faham, jadi tak betul. Sebab itu ya, yang ada orang bercakap ya, setengah-setengah ikut setengah-setengah grup tarikat ke apa, boleh jadi short circuit ya. Pasal gurunya dah terajarkan ilmu yang belum sepatutnya dia terima. Kadang-kadang jadi pahamannya terus jadi lain. Pahaman jadi lain ataupun bawaannya jadi lain. Jadi kalau tengok, kalau aku ajarkan budak ini, nanti dia pegang ini saja, terus dia tak nak pegang yang lain, dia susah. Maka jangan ajarkan dia dulu. Itu bukan kena menyembunyikan ilmu, tetapi belum sesuai untuk waktu dia belajar. Contoh ya, yang ada orang tanya sama kita ya, Ustaz, boleh jelaskan tak apa dalam alam Jabarut ya, dan kemudian alam Malakut, bagaimana keadaan begitu gini? Tinggi cakap dia tu ya, alam Jabarut, alam Malakut. Apa kita punya jawab? Apa saya jawab agak-agak? Saya tanya, kalau air begini masih mutlak ke tidak? Kemudian soalan kedua kita tanya sama dia, kalau sekian-sekian batal sembahyang ke tidak? Kalau jawapannya salah, itulah jawapannya. Nanti dia tanya, sebelum kita jawab soalan inti, saya tanya inti satu perkara ya. Bab air begini. Agak-agaknya air tu masih mutlak tak? Ada tak mutlak Ustaz? Mutlak, boleh lagi. Oh ya ke? Okeylah. Bab begini batal sembahyang tak? Batal Ustaz. Tak batal kerana begini. Oh ya. Itulah jawapan awak. Jawapannya apa? Jawapannya awak kena belajar fiqah dulu. Awak kena belajar yang asas dulu. Kalau yang kita tanya tadi awak belum jawab, kemudian awak tanya ni bukan tak betul ilmunya, betul, tapi awak belum sampai levelnya. Saya pun belum sampai levelnya ya. Itu tinggi. Untuk orang level macam saya dan awak, kita kena penuhkan yang ini. Kalau yang ini pun belum tahu, bermakna yang itu awak, itu pun ilmu juga, tapi awak tak dituntut. Dan awak belum sampai levelnya. Sedangkan awak tuntut tu bab wuduk, bab sembahyang, bab ini, kan awak dituntut. Awak belum mahir, awak nak belajar yang lebih tinggi lagi. Jadi kita tak galakkan. Jadi sayugianya kalau awak tengah belajar bab itu pun awak KIV kan. Awak konsentrasi tentang bab fardu ain, fiqahnya dahulu ya, asasnya syariat dulu. Barulah kau nak belajar yang tinggi-tinggi semua tu. Jangan terus kita pun mentang-mentang kita pun faham bab ini, wah kita ladeni dia. Begini, jadi di alam malakut itu terdapatlah berbagai kerajaan Allah Ta'ala di atas langit sana, begitu. Dia pun dengar, pun sembahyang dia tak sah. Alamak, engkau dah ajarkan dia benda-benda yang belum sampai level dia. Belum sampai level dia, begitu ya. Allah, yang ada budak, Ustaz nak ajarkan, kita minta ajarkan apa, nak belajar Sabilal Muhtadin boleh? Nanti kita tanya, eloknya belajar Risalah Jamiah dulu. Risalah Jamiah dululah.
Kok nak belajar yang tinggi dulu? Kita kasih begitu ya. Begitu. Ustaz boleh ajarkan saya Ihya Ulumuddin? Boleh. Saya lagi khatam Penawar Bagi Hati dahulu. Jadi kita ada kepilihan untuk dia begitu ya. Jangan itu mudaharat bagi diri dia. Nanti dia tak terfaham, nanti dia bingung. Level. Dia sampai satu level terbuka. Sampai level terbuka. Pemahaman dia makin meluas, makin luas. Allah Taala makin input ya. Belum sampai level kau bukakan makin jam, makin bercelaru pahaman dia. Mudarat bagi diri dia ya. Ke-15, menegahkan ia akan orang yang mengkasatkan dengan belajar ilmu itu, ilmu yang memberi manfaat itu akan yang lain daripada Allah Taala. Baca balik. Menegahkan ia akan orang yang mengkasatkan dengan belajar ilmu yang beri manfaat itu akan yang lain daripada Allah. Ini yang sepatutnya ya. Bukan makin mengajarkan orang yang mengasatkan ilmu yang manfaat itu untuk selain pada Allah. Sekarang banyak begini. Ajar biar apa? Biar muridnya jadi hebat. Ajar biar muridnya jadi gah. Ajar biar muridnya kalau itu gini itu dapat gaji sekian. Itu gini itu dapat kelulusan sekian. Kayak gini baru itu popular sekian. Ana ajarkan itu satu. Macam mana itu nak trik nak ketika ceramah kok pakai trik. Allah trik tu kan namanya magic show ya, baru trik ya. Anak kasih aja trik. Jadi gitu. Sama tu alamak kau ajarkan begitu pulanya. Ustaznya pulanya ajar. Begitu kan ya. Jadi apa? Yang budak tu belajar bukan kerana Allah Ta'ala, jangan ajarkan. Kalau kau tahu kasat dia bukan kerana Allah Ta'ala, jangan ajarkan dia. Betulkan niat dahulu. Betulkan niat dulu. Dia seboleh-boleh nak niat ini pasal nak ada kerana yang lain. Mengajarkan ilmu yang orang belajar kerana apa? Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu kasat dia kerana nak dunia, kasat dia kerana nak nama, kasat dia kerana nak puji. Jangan ajarkan dia. Jangan ajarkan dia ilmu yang dia punya niat dia tersain pada Allah Ta'ala. Contohlah ya, contoh kita bilang ya. Dia ambil satu jurusan. Memang kalau dia lulus, dapat markah sekian, dapat kelulusan sekian, boleh membawa kepada gaji sekian, kedudukan sekian. Sepatutnya guru yang mengajarkan dia pakai sistem gitu semua berdosa. Kerana dia melatih murid dia untuk sampai. Taruhlah dia jumpa kita untuk tuition. Tapi matlamatnya bukan kerana dekat betul-betul, supaya dia boleh lulus mata pelajaran itu. Pak saya berapa kali lah saya tak pas-pas saya punya degree saya gini. Jadi kau belajar dengan aku ni bukan pasal nak ilmu, pasal kau nak akan sertifikat kau. Begitu ya. Minta maaf lah cari orang lain. Minta maaf cari orang lain. Kerana apa? Dia belajar dengan kita kerana ada untuk dunia. Guru yang dipelajar dekat tempat yang dia belajar tu memang menggesakan untuk capai ini, capai itu memang Allah Ta'ala mengetahuilah niat mereka tu ya. Memang latih muridnya untuk pencapaian dunia setengah tempat. Memang ditargetkan murid pelajar-pelajarnya untuk ada pencapaian keduniaan. Itu memang kita janganlah mengajar yang sedemikian ya. Budak daripada institusi ini jumpa kita nak belajar, nak tuition. Tapi dengan matlamatnya biar dia lulus yang itu. Pun jangan. Jangan dia. Jangan biar kalau boleh kita ajarkan dia biar tawaduk, biar ikhlas, mengajar ilmu. Baik. Ke-16 hendaklah ia menegahkan akan orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai mengetahui ilmu fardu ain. Kita sebut tadi ya. Nak belajar ilmu yang tinggi-tinggi, yang asas belum lagi. Jangan diajarkan dia. Ajarkan ilmu fardu ain. Di screen, di test dulu ya. Dan itu ditarim ya. Mereka kalau datang daurah tu, bermakna paling-paling tidak dekat tempat negeri dia tu kebanyakan student tau. Daripada universiti Al sekian. Waktu musim panas cuti sekolah datang di Dar. Kita tahu kat tempat mereka tu baca kitabnya sejengkal punya tebal. Asal datang mesti bulan daurah ambil masyhur baca kitab lain kecil sekali. Kitab Abi Suja, kitab Allah Sulamat Taufik. Kan kecil kitab fikih Sulamat Taufik. Ajar itu asas. Ajar kitab Mukhtarul Hadis yang kecil-kecil sekali.
Dia itu apa? Dipastikan kau datang sini bukan untuk capai yang tinggi, tapi untuk menyusup yang di bawah. Kasih penuhkan di bawahmu tu yang kosong, dia perlu ajarkan, ya, murid itu. Jadi jangan ajarkan yang tinggi-tinggi kecuali sudah faham akan fardu ain. Berdosa ya. Orang belajar dengan kita ajar tinggi-tinggi biar murid aku pas sekian, murid aku pas sekian, tapi murid kau wuduk tak pas, murid kau air tak pas, murid kau bab sembahyang tak pas. Susah mau cakap, begitu. Diajarkan yang tinggi-tinggi, sedangkan yang rendah-rendah semuanya dia tidak pas, tak boleh, ya. Dan ilmu fardu ain itu iaitu membaikkan ia akan zahirnya dan batinnya itu dengan takwa, yakni ilmu yang memberi manfaat supaya mengerjakan ibadat yang zahir dan yang batin, dan menjauhkan akan maksiat yang zahir dan yang batin, seperti yang tersebut dalam kitab ini. Wallahul hadi ila tariqil mustaqim. Yang ke-17, hendaklah ia mengamalkan akan ilmunya itu supaya diikut oleh orang yang belajar itu akan amalnya dan perkataannya. Wabillahi taufik. Kalau tuan-tuan dah mengajar, jangan lupa ya, buat survey. Contohnya, ni hari kita mengajar bab sembahyang duha. Ajar bab sembahyang duha berapa rakaat, pukul berapa, begitu begini semua. Kemudian dah habis semua tanya. Sebulan 2 tanya, buat survey. Tolong isi form siapa ada sembahyang duha, siapa tak sembahyang duha. Tak payah isi form. Kalau ustaznya tak ngelakoni, tak amalkan, kau jangan harap murid kau akan amalkan. Jadi kalau kau ajar bab apa sekalipun, kau nak tahu murid kau amal ke tidak, yang kau tak amalkan, Allah Ta'ala tak akan gerakkan murid kau amalkan. Dia setiap apa amal, nak ganda, mesti ada nombor 1 tau. Buat amal ini, pahalanya 27. Buat amal ini, pahalanya 70. Buat amal ini tu. Tapi kalau daripada kita ada 1 kali 70, dapatlah 70. Ada dari kita 2 kali 70, dapatlah 140. Dari kita 0. 0 kali 27 berapa? 0. 0 kali 10 berapa? 0. Kita ajarkan orang amal, kita dapat pahala. Jadi kita tak payah amal. Kalau kita 0, yang lain semua Allah Ta'ala jamkan. Jadi kalau kita mengajarkan orang, kita tak amalkan, kesian. Imam Ghazali mengatakan ya, kalau kita mengajarkan orang ya, dan kita sendiri tidak melaksanakan hukum dengan seberapa baiknya, kita yang kesian yang belajar dengan kita. Kita tak akan hasilkan kecuali orang yang macam kita juga sama-sama mainkan ilmu. Kau tak tahu macam mana murid kau, begitulah kau, walaupun kau tak ajarkan dia begitu. Kau tak ajarkan dia, tuan-tuan, saya dah mengajar sembahyang duha dan tak payah buat sembahyang duha ya. Ada aja, tak ajarkan. Tapi murid kau takkan buat duha kalau ustaznya tak buat duha. Contoh duha lah. Dan yang lainnya juga. Jangan lupa baca Quran. Tak ada mana murid kau akan baca Quran kalau ustaznya tak baca Quran. Begitu ya. Belajar bab ikhlas. Tak ada mana murid kau akan ikhlas kalau kau tak ada ikhlas. Apatah lagi kalau kau kotor. Kalau air tu yang nak sucikan, yang suci dan menyucikan, boleh menyucikan. Setakat suci tak menyucikan saja pun tak boleh menyucikan. Suci tapi dah berubah pun tak menyucikan. Musta'mal pun tak menyucikan. Apatah lagi mutanajis. Macam mana nak menyucikan? Jadi guru, kalau kita kalau guru kencing berdiri, kau jangan bimbanglah, mesti murid kencing berlari. Kalau bapaknya borek, anaknya rintik. Manalah mungkin ketam ajarkan anaknya berjalan lurus. Jadi kalau kau tengok dia amal ke tidak amal ilmu yang kita ajarkan, kau buat ke tidak? Kau tak buat, tak payah kau buat survey, tak payah isi form, tak payah apa. Kau tahulah murid kau tak akan buat. Tapi kalau kita belajar, kita tak buat, kita jangan bilang, ini mesti ustaz aku tak buat ini, sebab itu aku tak buat. Kau jangan. Memang kita yang pemalas. Ini kita kalau kita mengajarkan orang, kita tak buat. Mengajar bab kitab penawar bagi hati, bab maksiat mata. Ustaznya asyik tengok maksiat mata. Kau jangan bimbang. Murid kau semua doyan maksiat mata. Bagaimana ustaz menimpah kepada murid, ya? Bagaimana ustaz menimpah kepada murid. Kita bagaimana kita ajak sama orang, turun tau pada orang, turun bawah kita. Itu kesannya tu. Itu kesannya ya. Kalau kita takwa kepada Allah Ta'ala, turun kesannya pada orang yang belajar dengan kita. Kalau kita main-mainkan hukum Allah Ta'ala, turun main-mainkan juga hukum Allah Ta'ala pada murid-murid kita yang di bawah kita. Ya. Jadikan amalan. Jadi diikut orang. Sama ada diikut orang dengan dia nampak engkau, ataupun Allah menggerakkan dia. Sebab kalau engkau tidak buat amalan, tidak mengamalkan ilmumu, tidak mana orang yang belajar dengan engkau akan mengamalkan ilmu.
mereka. Jadi mereka pun macam kau juga, belajar setakat ambil informasi, ambil data, tetapi bukan untuk nak mengamalkan. Berapa banyak satu lapis gurunya gitu, muridnya gitu, turun-turun semua kau tanya bab semua boleh jawab, tapi semua tak ada amal. Khususnya di belakang zahir dan batin, zahir dan batin. Yang disuruh zahir dan batin, yang ditegah zahir dan batin. Tak boleh tidak ustaznya, tak boleh tidak, kena amalkan ilmunya. Adakah orang sudah mengamalkan semua ilmu mereka? Tidak kan? Paling tidak kalau kau mengajar, kau sampai pada bab yang kau tak mengamalkan, kau minta, ya Allah, aku tak amalkan, maka yang aku sekarang ni, yang aku tegurlah diriku, ya Allah. Aku tak ajarkan muridku pun, ya Allah. Aku hanya tegur diriku, memperingatkan diriku, hanya aku cakap kuat untuk diikut oleh orang lain saja, ya Allah. Begitu ya. Jadi kalau kita main-mainkan hukum, ustaznya suka dengar radio, kau jangan bimbang, murid kau pun macam itu juga. Ustaznya mulutnya suka mengumpat, ustaznya suka duit, suka harta, suka mewah. Murid kau pun begitu juga. Tak payah segitu, tak payah cakap lain. Walau dia tak nampak pun tahu. Tapi yang gerakkan siapa? Allah. Pasal Allah Ta'ala tak nak sebab asal orang kita ajar orang beramal kita dapat pahala kan. Kitanya sendiri tak beramal, Allah Ta'ala tak gerakkan dia untuk beramal biar kita tak dapat pahala. Dijamkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Engkau beramal, murid-murid engkau pun akan tergerak untuk beramal. Subhanallah, itu kesan guru ya, itu kesan guru ya. Kalau guru yang tak beramal, kita belajar sama dia, susahlah. Susah. Guru yang tak mengamalkan akan ilmunya ya. Kalau kita mengajar, yakinlah. Kalau kita tak mengamalkan ilmu kita, tak ada mana yang belajar dengan kita akan mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca sikit lagi peringatan umur insan. Wahai sekalian orang yang suka melabelkan kita orang sebagai kuburiyun. Kau baca ini, kau dengar. Ini panduan, inilah yang kita belajar. Ini yang diajar oleh guru-guru kami daripada Imam Habib Abdullah Al-Haddad ya, diajarkan. 88 sampai ada dahan amalan orang itu pada orang mati. Baik, kita dah sebut ya tentang adab ziarah kubur apa semua tu begitu ya. Mereka bilang kita puja kubur, tawaf kubur, buat upacara-upacara di kubur. Astagfirullahalazim. Kalau di negeri kita memang kita tak nampak. Tuan-tuan sekalian yang selalu kita bawa ziarah makam Habib Ali, makam apa semua, ada tak sekali kita puja, wahailah Habib Ali? Ada tak? Ada tak tawaf? Ada tak sujud? Tak ada ya. Apa kita bikin? Zikrullah, doa, dan kita sampaikan sedikit nasihat, tausiah tentang akhlak Habib Ali bin Jaafar, begitu-begitu saja. Saya baru balik dari Jawa ya. Setiap makam yang kita pergi, makam Sunan Ampel, makam Sunan Kudus. Lagi sana kan orang-orang Jawa yang suka ziarah makam kan. Itu pun di setiap kelompok tau, satu kiai bawa muridnya, satu kiai bawa muridnya. Tak ada satu yang kita nampak mengamalkan satu benda khurafat. Yang ni tahlilan, yang ni sedang baca Yasin, yang ni baca surah Mulk, yang ni baca doa, yang ni begini. Semua ni ilmu belaka, zikir baca ayat Quran belaka. Kalau umpamanya kat tempat kita tak ada, kat tempat orang begitu. Di Jawa sana pun memang suka ziarah makam. Clear. Aku tengok sengaja saya bangun, saya tengok satu-satu firqah, satu-satu grup. Ni baca sekian, ni baca sekian, ni baca sekian. Tak ada satu. Tak ada satu yang bikin benda-benda yang khurafat, yang bukan-bukan. Yang colet itu, colet ini. Tak ada satu-satu yang tak ada satu pun aku tengok yang buat perkara-perkara yang begitu. Kita ziarah makam Sultan Agung di pemakaman Imogiri ya. Sana itu ikut pergi. Kita ikut. Masuk dalamnya. Begitu lagi. Kasih penjelasan, ini ada barakahnya. Kiai yang beri penjelasan. Tapi barang diingat ya, ini ada air telaganya, ini ada kayu peninggalannya. Ingat ya, yang menyembuhkan Allah ya, bukan air ini ya. Ingat ya, yang menyembuhkan, yang melindungi kita Allah, bukan kayu ini ya. Ini cuma kiainya tu, sultannya pernah doakan, siapa yang pegang kayu ini, aku doakan supaya dia dapat begini. Sebagai satu pegangan sajalah. Tapi yang sembuhkan Allah ya, yang peladakan Allah, bukan kayu ini ya, bukan air ini ya, semua dari Allah ya. Sebelang subhanallah, macam mana orang boleh bilang kalau dia ziarah kubur apa bikin benda-benda yang syirik-syirik, yang khurafat? Takkan semua orang, kau saja tahu hukum ya. Orang semua tu tak reti hukum. Kau saja tahu hukum, kau juga cermat hukum. Yang lain-lain orang semua tak ada lain tu, cari sembah lain, sembah itu.
Na'udzubillah ya. Kok dia sebutkannya begitu ya. Kita baru balik ya. Kita berziarah makam-makam sana. Tak ada satu yang aku nampak benda yang menyalahi daripada syarak. Semua begitu ya. Yang kat makam tu pun dia jelaskan. Ini ada kayunya yang orang suka bawa balik. Yang gitu. Tapi ingat ya. Ini batunya, kayunya sedikit tak ada manfaatnya. Semuanya dari Allah belaka ya. Semua boleh tengok kita punya YouTube. Ada cakap ya. Ada kiai tu kasih ceramahkan. Kita bilang. Subhanallah. Semua clear. Semua clear. Berkali ulang kali dia takut yang orang pergi sana memang nak kan benda-benda yang begitu. Itu bukan pegangan kami. Anda dapat daripada mana kami tak tahulah. Mungkin anda jumpa orang-orang Kongo buat begitu, ataupun orang Fiji ke, orang Czechoslovakia ke. Tapi orang-orang kita tak ada begitu. Kita semua ahli sunnah wal jamaah. Kita di bawah pimpinan alim-alim ulama. Yang anda cakap begitu biasa, kita pun tak dinafikan. Mana tahu dia pergi Kongo, dia nampak orang semua sembah kubur. Jadi diingatkan kita pun Kongoriun agaknya ya. Sekarang tingkau lah. Begitu ya. Tapi yang kita punya alhamdulillah terpelihara. Baik. Dedahan amalan orang hidup kepada orang mati. Ketahuilah bahawasanya amalan orang hidup itu didedahkan kepada orang mati dari kaum keluarganya. Apabila mereka melihat yang baik-baik, mereka pun bergembira dan bersukaria. Lalu mendoakan pula agar orang yang mengamalkannya itu terus tetap dengan amalannya dan istiqamah. Subhanallah. Kita datang kuliah, kita datang apa ni semua, tak payah bilang, ya Allah, aku pahala, hadiahnya pahala mak aku. Diberitahu dan mak kita dapat bahagiannya. Mak kita dapat bahagiannya. Kalau kita buat jahat, kalau dia yang ajar kita, dia dapat dosanya. Bukan dia yang mengajar kita, dia tak dapat dosanya. Bukan dia tak dapat dosanya. Tetapi kalau yang kita buat baik-baik semua, bikin apa semua, dia khabarkan, alhamdulillah anak aku hadir kuliah, alhamdulillah anak aku pakai serban, alhamdulillah anak aku sembahyang jemaah, ya Allah panjangkan umur anak aku biar istiqamah. Doa untuk diri mereka dah tak ada manfaat. Doa untuk orang lain masih mereka doakan. Kita assalamualaikum ya ahlil kubur. Kan dia jawab waalaikumsalam. Kan tu kan doa namanya. Tu kan nama doanya. Jadi yang mereka doa semua tu masih berjalan lagi. Mereka doakan. Dia gembira tengok kita. Kita bikin yang bukan-bukan, nangis dalam kubur. Apa namanya? Wak parto. Anak kau sedang berjoget. Bik painam. Anak kau tengah makan rasuah. Menangis mak kau dalam kubur. Begitu ya. Menangis mak kau dalam kubur. Pasal anaknya bikin benda yang bukan-bukan. Ya. Tetapi jika mereka melihat selain dari itu, mereka akan berduka cita dan merasa kecewa kepada apa yang telah mereka saksikan itu. Lalu mereka akan mendoakan orang-orang hidup itu supaya mendapat hidayat dan taufik untuk mengerjakan kebajikan dan membuat amalan salih sesuai dengan sabda Nabi SAW. Subhanallah. Semua ada keterangannya ya, bukan cakap saina idewe ya, ada keterangannya ya. Inna amalakum tu'radu ala akaribikum wa asyairikum minal amwat fa in kana khairan istabsharu wa in kana ghaira dzalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sesungguhnya amalan kamu didedahkan kepada keluarga dan kerabat kamu yang sudah mati. Didedahkan ya. Didedahkan ya. Sebab tu kita kalau ada orang mati kita malu tau. Khususnya orang-orang muda kita, orang yang salam cium kita, orang yang panggil kita Ustaz, Ustaz. Sekarang kau dah mati, kau dah nampak jeleknya aku. Malu, kita nak dekat mayat dia pun malu. Sekarang dia nampak. Yang aku panggil Ustaz, muka dia belang gini rupanya. Dari dalam sana dia nampak hakikat. Malu sekali. Jadi kita kalaulah, taruhlah kita ni Ustaz lah. Kita anak-anak buah kita matilah. Kita nak bacakan dia talqin ke, kita nak bacakan dia tahlil ke. Janganlah ada rasa bahawasanya, biar mari Ustaz bacakan kau. Biar kau menang Ustaz gitu. Mudah-mudahan kau dapat berkat dengan doa Ustaz. Lah. Kau bacakan dengan rasa malu, ya Allah. Sekarang bulan ini dah tahu bahawasanya aku ni jelek. Kau memang mengetahui aku jelek, ya Allah. Kau memang mengetahui aku ni tak layak, ya Allah. Sekarang almarhum ni sendiri dah nampak dengan dari alam sana bahawasanya Ustaz dia ni jelek, Ustaz ni jahat. Maka orang minta akan aku doa. Aku doa sebagai apa? Sebagai ustaz dia. Sebagai sahabat yang mengasihi dia.
Sebagai sahabat yang berdosa yang mengasihi saudaranya yang telah meninggal dunia. Jangan rasa untung dorang, ustaz susah pun datang kok. Aku kalau murid aku meninggal, aku tahan tutup kelas, aku datang. Amboi. Jangan nak ujub, jangan nak riak. Kalau kita sebab si mati tu, siapa pun lah ya, jiran kita ke sepupu kita. Kan orang panggil kita kan, Pak Haji minta bacakan doa pagi tu, kita pun malu. Lantaran kita lah dia terampun dosa. Lantaran kita lah dia begitu. Allah, malunya. Dia nampak, Haji engkau punya muka kayak gini. Allah, amalan kita didedahkan pada dia. Kalau boleh, dia boleh bilang, orang lain lah, tukar orang lain. Allah. Jadi dah dosa kau banyak. Jangan ditambah dengan dosa ujub ketika kau baca doa tahlil tu, doa talqin tu. Baca doa sebagai seorang pendosa yang mengasihi saudaranya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosaku dan ampunkan dosanya. Dah, itu cukup. Jangan rasa macam beruntung pulan. Oh, ustaznya sendiri yang bacakan doa. Jangan ya. Dia dah mati, dia dah nampak belang muka kita semua ya. Lepas tu kita kalau yang mati orang-orang lain aku tak kisah sangat tau. Kalau yang mati orang-orang dekat aku, orang yang belajar dengan kita, orang yang salam cium tangan kita, aku nak dekat-dekat pun malu. Alamak, dia dah nampak muka aku betul-betul sekarang. Sebab dia kasih tahu amalannya. Dia kasih tahu amalannya gitu. Tengok, dia ni rupanya Allah selama ni tahanlah aku ingatkan dia baik. Rupanya tak senonoh punya orang rupanya Allah. Tapi diorang tak ngumpat. Diorang terus doakan. Siapa doakan siapa sekarang? Allah. Dia yang doakan kita rupanya. Begitu ya. Dia dapat tahu amalan orang apa saudara maranya dan orang yang rapat dengan dia. Dia doakan. Ya Allah, kesiannya ustaz aku kok gini rupanya. Ya Allah, ustaz aku kok gini. Ya Allah. Dia tak bilang tak guna punya ustaz terkutuk. Dia tak ada kutuk orang lagi. Dia sekarang dia ikhlas. Dia minta, dia tahu bahayanya. Ya Allah, selamatkanlah ustaz aku, jangan terus pergi joget umpamanya, naudzubillah ya. Begitu ya. Dia dah nampak muka kita. Jadi kalau orang mati kau jangan nak mengada-ngada. Korun-korun kau baca doa. Tak apa. Ya kita dapat berkat bersama-sama. Tak apa, saya lapang saya datangkan tak menjadi apa. Amboi. Jangan nak yo. Si mati ni nampak engkau dia ni rupanya teruk, muka dia belang 7. Allah ya. Belang 7. Seimbas kau nampak keldai, seimbas kau nampak beruk. Seimbas kau nampak Allah, tak tahulah apa nak cakap ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis 'ala Allah taala wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba'i wal ummahat yaumal jum'ah. Fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhuhum nuran wa isyraqan. Wattaqullaha wa la tu'dhu mautakum. Amalan-amalan manusia dihadapkan kepada Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari Isnin dan hari Khamis. Lepas tu Nabi suka puasa pada hari Isnin dan hari Khamis ya. Dan dihadapkannya kepada para anbiya dan kepada para ibu bapa pada setiap hari Jumaat. Hari ni bapak kita dapat amalan kita. Anak kau buat begini, anak kau begini. Waijah. Anak kau makan rasuah. Anak kau peras. Wak Liman, anak kau main judi. Wak Kasim, anak kau matanya asyik menteleng tengok TV saja. Semua dia kasih tahu pada mak bapak kita semuanya begitu ya. Semua begitu ya. Wak Liman, anak awak ibadat, anak awak berdoa, anak awak munajat kepada Allah Ta'ala. Semua dia kasih tahu setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat, mudah-mudahanlah mudah-mudahan. Wak Lima, anak engkau sedang mengajar, tengah kuliah, tapi dia sedang buat maksiat. Macam mana? Sebab tak ikhlas dalam mengajarnya. Oh, dia tahu juga. Allah, semua begitu. Jadi anak kau bukan sedang buat pahala. Dia kan sedang mengajar. Kok dia sedang kau bilang dia sedang maksiat? Dia sedang ujub dan takabur dan riak dengan kuliah dia. Allah, maksiat tu kiranya. Allah. Yang ada orang dengan mak dah mati pun nak riak tau. Dia tahlil ke apa ke begitu begini semua ya. Itulah adik-beradik saya semua lalai. Agaknya mak saya bilang dalam banyak-banyak anak aku, ini seorang yang ingat aku. Allah, dengan mak dia dah mati pun dia nak banggakan juga. Allah, begitu. Yang ada dia
Mak saya tak nampak kecemerlangan saya. Sekarang saya dah jadi ustaz sekian-sekian. Dah tentu mak saya banggakan saya, ya. Oh, ada yang cakap begitu, ya. Allah, seram. Allah terima, mak kau suka. Allah tak terima, mak kau tak suka. Habis cerita. Jadi baik kau nak mak kau suka, kau buat amal. Dan buat amal yang Allah terima. Biar mak kau suka, biar bapak kau suka. Kalau Allah Ta'ala tak terima, mak kau tak suka, bapak kau tak suka. Habis cerita. Dan kau tak dikira beramal. Kalau Allah Ta'ala terima, mak kau suka, bapak kau suka. Jadi baik kau buat amal yang Allah Ta'ala terima. Begitu, ya. Bukan yang manusia terima, bukan yang kau terima. Agaknya ni hari mak aku tengok banyak pahala aku, ya. Tadi pagi aku dah baca Quran, aku dah gini, aku dah gini, aku dah gini, aku dah gini. Malaikat bentangkan, anak kau dah baca sekian, tapi semua zero pahala. Kenapa? Anak kau ujub. Begitu, ya. Maka mereka akan bergembira melihat kebaikan-kebaikannya dan wajah-wajah mereka akan bertambah nur dan cahaya. Maka hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu mengecewakan harapan orang-orang yang mati di kalangan kamu. Jangan kecewakan hati mak bapak kita dengan perbuatan kita. Allah. Nanti bapak kita bilang, ini anak aku rupanya. Lagi yang mati, isteri. Isteri singatkan kita, wah bang, salam cium kita jadi imam. Lepas dia mati, ya Allah, laki aku kayak gini rupanya. Malu toh. Malu, ya Allah. Jangan kecewakan. Tapi buat amal pun jangan untuk banggakan dengan mereka. Buat amal yang diterima oleh Allah. Biar mententeramkan mereka dalam kuburnya. Penutup umur ketiga, insya-Allah kita baca lain kesempatan lah. Hari kita baca ringkas sikit dia. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin.